Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Siti Hadijah binti Ramli, guru pendidikan khas dari SMK Pulau Indah, dan saya merupakan salah seorang daripada um, peserta Cikgu Kickstart Award. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan projek saya iaitu Gift Kiosk Next Step Project from Shine to Shines. Okey. Jadi untuk memulakan presentation saya, seronok saya untuk menceritakan bagaimana saya mendapat idea untuk membuat projek ini. Ia bermula simple je. Bermula apabila saya berada di dalam kelas, bertanya kepada murid-murid apakah cita-cita mereka apabila habis sekolah nanti, dan salah seorang daripada anak murid saya menjawab, "Cikgu, saya hendak bekerja di McD." Okey, dan saya bertanya, "Mengapa?" Dia cakap, "Sebab di McD tempatnya cantik, cikgu. Dia peralatan semua dah lengkap. Lepas tu cikgu, saya suka tengok mereka pakai baju kemas dan saya suka tengok cara mereka melayan customer." Jadi dari situ saya terus mendapat idea. Why not kita buat sesuatu yang hampir sama macam McD, macam KFC, supaya kita dapat menyediakan satu tempat ataupun pot untuk pelajar-pelajar saya bekerja bekerja dan belajar semasa di sekolah. Jadi dari situlah tercetusnya idea tentang gift kiosk. Okey, seterusnya tentang problem statement. Ya, kenapa saya nak buat kios ni? Sebabnya masalah apa orang kata, idea ni tercetus disebabkan beberapa isu yang saya cuba selesaikan. Yang pertama iaitu masalah kekurangan confident di kalangan pelajar-pelajar pendidikan khas. Okey, di sekolah saya, pelajar pendidikan khas adalah seramai 25 orang murid dan kebanyakan pelajar saya ada bermacam-macam kategori kurang upaya mereka. Contohnya ada autism, ada masalah pelajaran, ada Down syndrome, ada multiple disorder dan berbagai-bagai lagi lah. Jadi disebabkan kekurangan-kekurangan yang ada dari segi contohnya mereka mengalami masalah pertuturan, masalah fizikal dan juga masalah yang berkaitan emosi dan sebagainya menyebabkan mereka kurang confident dan seterusnya. Yang boleh kita lihat yang kedua, lack of social skill. Memang bila dah tak ada confident, memang kita akan ada masalah tentang social skill. Jadi seterusnya saya juga melihat di sekolah menengah, terutama di sekolah SMK Pulau Indah, kami mengajar kurikulum pengajaran kami untuk kemahiran adalah pembuatan roti. Dan jadi saya tak nak, kami dah telah menyediakan berbagai-bagai teori dan praktikal kepada murid kami untuk meningkatkan kemahiran mereka, terutama dalam bidang kemahiran. Jadi kami tak nak skill ataupun talent ataupun interest yang mereka ada ni dipersiakan. Jadi saya mengharapkan dengan kios ini dibina, ia dapat menyelesaikan masalah lah. Dan seterusnya adalah kekurangan ataupun lack of practical disclosure in school. Sebab saya merasakan kebanyakan sekolah lah, terutama di sekolah saya, kami ada kelas masak, bilik masak semua, tapi untuk isu saya iaitu untuk pelajar bersosial, saya ingin menyediakan satu tempat di mana terutamanya kafe ataupun kios adalah salah satu tempat yang saya rasa tempat yang praktikal untuk pelajar-pelajar saya meningkatkan lagi beberapa masalah yang saya bincangkan tadi. Okey, jadi sebab itulah saya kata tadi, macam mana, mengapa saya merasakan bahawa projek ini dapat membantu menyelesaikan isu-isu yang saya terangkan tadi, 4 isu tadi. Yang pertama, to build up their entrepreneurship ataupun social skill mereka dalam apabila mereka melibatkan diri dalam business ataupun entrepreneurship. Saya mengharapkan mereka bila mereka masuk sini, bila mereka orang kata di dalam sebab saya yang merancang di dalam pelaksanaan projek kios saya, pelajar yang akan menguruskannya dari zero sampai habis. So maksudnya mereka lah yang beli ataupun mengorder barang-barang mentah, dan mereka juga yang mencari produk, dan mereka juga yang menghasilkan produk, mereka juga yang memasarkan produk dan menjual, dan seterusnya mereka juga yang mungkin mengira untung. Sebab semua tu kami ada ajar di dalam sekolah, di dalam kurikulum. Jadi kami mengharapkan kita dapat meningkatkan lagi kemahiran kesuafanan mereka dengan menyediakan satu tempat yang di mana mereka boleh meluahkan ataupun mereka boleh menunjukkan skill mereka. Seterusnya,
place to stimulate their skill in bakery. Seperti cakap tadi, pelajar-pelajar SMK Pulau Indah, pendidikan khas, kami mengambil kurikulum SKM untuk program SKM iaitu pembuatan roti. Jadi kami harapkan ia membantu mereka untuk meningkatkan kemahiran mereka di dalam bidang bakery. Dan seterusnya, harapan saya juga iaitu a place to put all product of community by all student of school. Okey, di sekolah saya juga ada pelajar-pelajar orang asli. Jadi untuk yang first step ni saya rasa untuk melibatkan komuniti luar, saya ingin menarik pelajar-pelajar asli untuk meletakkan produk mereka sebab mereka ada kelebihan dari segi aspek menganyam, mereka pandai menganyam. Jadi saya ingatkan dengan menyediakan satu kios ataupun tempat, jadi mereka ada tempat untuk meletakkan hasil-hasil produk dan ini yang dijual oleh pelajar-pelajar pendidikan khas sendiri. Okey, dan seterusnya yang terakhir iaitu practice them have how to meet and communicate in community. Inilah yang sebenarnya main point saya. Saya nak apabila mereka menjalankan aktiviti di kios, saya inginkan anak-anak murid saya berjumpa dengan orang luar, berjumpa dengan pelajar-pelajar aliran perdana di mana mereka akan berkomunikasi secara langsung dan ini akan membantu mereka meningkatkan kemahiran komunikasi dan juga meningkatkan confidence diri mereka. Okey. Seterusnya, okey, objektif program saya ni, projek saya ni adalah pertama iaitu to give a real practical. Yang maksud saya cakap, saya nak sediakan satu tempat di mana mereka dapat menjalani kehidupan berkerjaya mereka betul-betul macam mana yang akan mereka hadapi apabila mereka habis sekolah nanti. Jadi bila saya sediakan kios ni, mereka lah yang akan jadi cashier, mereka lah yang akan jadi tukang masak, mereka lah yang juga akan menjadi pelayan. Jadi dari situ saya telah saya harapkan kios ni menjadi orang kata a real practical for them to start orang kata untuk belajar tentang dunia luar. Yang kedua iaitu build up confidence. Okay, dan yang ketiga, polish the skill lah sebab saya mengharapkan dengan projek ini mereka dapat mengasah banyak lagi skill-skill selain daripada yang saya entrepreneurship dan juga bakery skill. Okay, seterusnya, siapa yang akan terlibat dalam program saya ni, projek saya ni adalah melibatkan 25 orang student special education, juga melibatkan juga 1,500 student SMK Pulau Indah dan juga 90 orang guru-gurunya sebab bila kios ni buka sekolah memang akan melibatkan semua komuniti yang berada di sekolah. Dan seterusnya komuniti untuk yang permulaan ini saya akan melibatkan orang asli, ibu tunggal dan JKK Kampung Pulau Indah. So kami mengharapkan apabila terbina ni kios ni, ia menjadi orang kata center untuk kami membantu juga golongan-golongan ibu tunggal dan juga orang-orang di kampung lah. Sebab benda ni tak lari sebab sebenarnya orang-orang yang melibat ni contohnya orang asli, ibu tunggal JKK juga adalah terdiri daripada keluarga-keluarga daripada pelajar-pelajar SMK Pulau Indah juga. Okey. Seterusnya, untuk berkaitan impak, saya merasa impak yang positif yang daripada projek kami ini adalah yang pertama, ia memberi saya menjangkakan 23 orang pelajar kami akan melibatkan diri secara full di dalam projek ini, dalam kios management lah. Dan kedua, 50% produk adalah daripada pelajar-pelajar pendidikan khas dan juga mainstream student. Seperti yang saya katakan, mungkin melibatkan pelajar orang asli ataupun juga anak-anak daripada ibu tunggal dan sebagainya lah. Dan saya juga mengharapkan 25 orang studi menunjukkan peningkatan tahap confident diri yang tinggi. Okey, dan seterusnya saya mengharapkan sekurang-kurangnya 3 NGO, 2 yang terdapat membantu kami, tidak kira lah dari segi pemberian bahan-bahan mentah ke ataupun advertisement ataupun juga khidmat nasihat untuk membantu kami memastikan projek ini berjalan lancar.
Okey, untuk memastikan projek ini orang kata bukanlah sekadar okey dah buka, lepas tu buka je lah. So untuk memastikan dia seterusnya orang kata memberi impak yang saya harapkanlah memberi impak. Jadi sebenarnya ia akan berlaku sebab ia merupakan salah satu daripada part of curriculum sebab saya tidak merasakan projek ini projek sekadar sekali dibuat sebab untuk projek ini contohnya untuk kurikulum ada dalam silibus subjek kesuawanan dan juga pembuatan roti juga berada di dalam kami punya subjek in kurikulum lah. So begitu juga kurikulum. Kami punya kelab kesuawanan, jadi benda ni tidak akan terhenti sebab setiap bahagian iaitu kurikulum akan merangka setiap tahun akan merangka projek untuk memastikan kios ini berjalan dengan lancar dan seterusnya student komitmen dan untuk ada pengetahuan dah komitmen pelajar-pelajar pendidikan sangat superb. Jadi saya tidak rasa risau untuk melaksanakan projek ini dan seterusnya school community involvement dan ini pun saya merasakan tiada masalah kerana school community dah mula memahami kewujudan pelajar-pelajar pendidikan khas. Okey, seperti biasa untuk kami mewar-warkan tentang projek ini, saya rasa tiada juga masalah sebab sekarang kita di dalam dunia media sosial. Jadi seperti biasalah saya akan gunakan semua media sosial yang ada, contohnya Facebook, WhatsApp, Telegram ke ataupun juga individu-individu yang mempunyai orang kata kuasa ke ataupun kuasa media yang kuat, jadi kita boleh gunakan mereka untuk membantu mempromosi lagi program kami. Dan berkenaan dengan fund management, jadi kami pecahkan kepada 4 bahagian. First untuk set up the kiosk, for sure. Yang second untuk raw material. And then third untuk workshop cost. Ini terutama untuk membantu pelajar-pelajar dari segi skill in bakery, skill in entrepreneurship, skill how to speak in big audience. So dengan fund management duit yang ada ni kami mengharapkan dapat membantu kami untuk menyediakan lebih banyak lagi workshop dan course untuk student-student kami. Dan seterusnya untuk advertisement, fotografi, banners dan video. Sebab saya rasa benda-benda advertisement ni sangat penting. Sebab kalau kita just mengharap orang datang susah. Jadi kita kena buat advertisement yang melibatkan juga fotografi yang bukan takat gambar yang pakai handset je. Mungkin boleh panggil fotografer yang hebat ke untuk memastikan advertisement kami menarik. Okey. Seterusnya untuk talent project, okey macam biasa. Sebenarnya projek kesuawanan kami ni bermula lama. Cuma idea tentang kios ni baru bermula dalam tahun lepas. Tapi seperti biasa dengan PKP dan sebagainya, kita memerlukan orang kata perancangan yang teliti lah sebab seperti biasa di sekolah kami memerlukan tiada dana. Jadi diharapkan dengan Kickstart ni mungkin boleh menjadi step untuk kami melangkah seterusnya untuk memastikan kios ini berjaya diwujudkan. Dan ini adalah my bed bonds. Mereka lah yang akan membantu memastikan projek kios gift kios ni berjaya. Dan thank you.